Waddu ma'anitum. Waddu ma'anitum. Artinya, mereka tidak akan berhenti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Pok-pok kafir jenis lagu ni, kalau mu susah dia suka sangat. Termasuklah golongan munafik. Golongan yang berpura-pura Islam tadi. Kalau kamu dalam keadaan kesusahan, mereka suka sangat. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kadang-kadang mereka melahirkan kemarahan terhadap Islam dan orang Islam melalui mulut-mulut mereka. Dan apa yang mereka sembunyi dalam dada mereka, dalam hati mereka lebih dahsyat, lebih besar. Kadang-kadang dia setuju tak setuju dengan Islam. Islam apa kak? Tu mulut dia tubik. Islam apa kak? Kalau berjalan Islam ni boleh pemda. Ini. Dalam hati dia tak tahulah. Dalam hati dia Tuhan kata lebih lagi. Ini. Jadi hak lagu ni jangan beri kepercayaan. Sama ada mereka di kalangan orang kafir ataupun di kalangan orang munafik yang berpura-pura Islam. Tapi mereka melahirkan dengan lidah mereka tak setuju dengan Islam. Jumpa dengan orang Islam, dia kata dia Islam. Bila pergi dekat musuh Islam, dia bersama dengan musuh Islam. Zaman Nabi hari itu, Abu Amir Ar-Rahib buat masjid. Buat masjid yang indah, yang cantik. Boleh pergi semayang dalam masjid itu. Boleh pergi semayang, dan dia laki itu imam. Laki itu imam harus tak baca. Jepuk Nabi pergi semayang dalam masjid itu. Orang munafik buat masjid. Dan masjid itu dia semayang sama. Hari ini dia buat masjid tak semayang. Itu lagi teruk lagi lah. Lagi teruk lagi. Buat masjid saja-saja. Tapi tak semayang. Zaman Nabi itu buat masjid. Tapi tak semayang. Semayang dalam masjid itu. Menunjukkan dia Islam juga. Dalam masa yang sama dia buat main ke Islam. Dia menghina Islam. Dia kata ke Islam macam-macam. Apa yang mereka sembunyi dalam hati mereka lebih besar lagi. Mulut dia kata nak ke Islam. Kadang-kadang tubik tak setuju dengan Islam. Apa yang sembunyi dalam hati lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sesungguhnya kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Kamu kena faham balik. Allah Ta'ala tunjuk ayat ini kepada kamu supaya kamu berpandu dengannya. Hendaklah berhati-hati, jangan memberi kepercayaan kepada orang kafir yang nyata bermusuh dengan orang Islam dan kepada orang pura-pura Islam, golongan munafik yang juga bermusuh dengan orang Islam. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kullih. Awaslah, berwaspadalah, berjaga-jagalah. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Tuhan dah larang, dah dengan jaga-jaga orang macam ni. Tuhan kata, kamu sahaja yang suka, yang percaya kepada mereka. Sedang mereka tidak suka kepada kamu. Kamu dia duduk sayang sangat ke puak-puak ni. Duduk menunjuk kasih sangat ke puak-puak ni. Kerana dia tunjuk baik. Padahal dah ada tanda-tanda jahat dia. Oleh tunjuk baik sikit, maka kamu buat baik selalu ke dia. Menganggap dia baik, lalu kamu kasih. Padahal mereka tidak kasih kepada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu beriman dengan kitab semuanya. Kamu beriman dengan kitab semuanya. Mereka tak beriman. Kamu beriman dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, dengan Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dulu. Dan memang kita orang Islam wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Sebagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul itu sendiri. Termasuk Rasul-Rasul Bani Israel. Walaupun mereka adalah Bani Israel, bangsa Yahudi, mereka adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. Seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan lain-lain lagi. Mereka adalah daripada bangsa Yahudi.
Kita beriman kerana mereka adalah Rasul. Dan beriman juga per kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Tetapi puak-puak ahli kitab ni tak beriman kepada Quran. Quran mereka tolak. Kita percaya pada kitab mereka. Mereka tak percaya pada kitab kita. Ini beza. Wa idza laqukum qalu amanna. Ini golongan munafik pula. Dan apabila mereka berjumpa dengan kamu, mereka berkata kami telah beriman. Kami orang beriman juga. Kami ni percaya juga. Kalau Abdullah bin Ubay bukan sekadar beriman. Duduk jemaah sama. Jemaah sama tapi sembahyang tipu. Dalam masjid sekali dengan Nabi. Bila Nabi nampak je muka nak keluar daripada rumah, nak masuk masjid, dia tukang beritahu Rasulullah siapa dah. Sungguhnya, juruhnya. Dia tukang beritahu Rasulullah nak mari dah. Padahal dialah pada hari yang lawan Islam, yang bermusuh dengan orang Islam. Bila berjumpa dengan orang Islam, qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman, kami percaya. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaiz. Dan apabila mereka jauh daripada orang Islam, meninggalkan orang Islam, lari bersama dengan puak mereka, berkumpul sesama mereka, mereka menunjukkan marah mereka terhadap orang Islam sehingga gigit jari gerang. Ada di antara mereka kekeh jari. Nak kekeh orang Islam takut kekeh jari dia sendiri. Menunjukkan marahnya dia kepada orang Islam. Tuhan kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad SAW, "Mutu bi ghaizikum." Matilah kamu bersama dengan kemarahan kamu itu. Mapuhlah kamu maknanya. Mapuhlah kamu bersama dengan marah kamu terhadap Islam. Dia mapuh dalam keadaan marah terhadap Islam ini. Matilah kamu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati, isi dada seseorang. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam fikiran seseorang, yang ada dalam perasaan, yang ada dalam hati, perasaan hati seseorang. Diketahui oleh Allah Ta'ala. Dasar susuklah, dasar nak sembunyilah. Allah Ta'ala tahu semua. Oleh kerana itu kita mestilah menunjukkan ikhlas. Beriman kita kepada Allah. Percaya kepada Islam. Dalam masa yang sama, kita jangan bimbang dengan kejahatan orang kafir, kejahatan orang munafik. Allah Ta'ala akan memelihara Islam ini. Dan Allah Ta'ala akan tetap mempertahankan Islam ini. Orang munafik, musuh-musuh Islam, gagal menghapuskan agama Islam. Kita kena percaya, kita kena yakin. Walau macam mana pun, dalam masa yang sama, kita kena beringat. Kena berjaga-jaga dalam menghadapi golongan kufar dan golongan munafik ini. In tamsaskum hasanatun kasu'um wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Ini keadaan mereka. Keadaan mereka duduk tengah antara. Dengan orang Islam pun duduk, dengan orang kafir pun duduk. Duduk atas pagar. Duduk atas pagar. Tengok, belah dia mana rupu banyak. Nampak dalam pagar banyak rupu, dung terjun dalam pagar. Nampak rupu luar pagar banyak, dung terjun. Tengok belah dia mana banyak benda. Dia mana banyak memberi kesenangan. Ini ialah perangai golongan munafik. Bila mereka melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya berada dalam keadaan kemenangan, maka mereka lah yang bersungguh menyatakan bahawa mereka bersama dengan Rasulullah. Comanya tak boleh nak tinggal nak buat mana. Tak boleh nak tinggal pasal ada tak boleh nak tinggal. Saya kalau tidak saya pergi juga. Saya nak kerja sungguh ni. Tapi nak buat mana tak nak buat, ada halangan sikit. Ini nipu mereka. Ini di zaman Nabi SAW. Ada hal-hal yang seperti ini. Bila mereka melihat orang Islam dalam keadaan menang, mereka mengatakan, aku bersama dengan kamu. Bila mereka melihat orang Islam dalam keadaan susah, aku kata dah, padam muka. Aku kata dah, punya padam muka pula. Mujur tak mampu. Mampu pun baik.
Ini perangai golongan munafiqin di zaman Nabi SAW. Dan Al-Quran adalah kitab mukjizat, kitab yang hidup, yang ajarannya berpanjangan sehingga hari kiamat. Bila kita baca Quran ini, walaupun dia menceritakan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, tetapi peristiwa itu berulang dan akan berpanjangan, termasuk di zaman kita dan di zaman yang akan datang. Kalau zaman Nabi ada orang yang macam ni, zaman kita pun ada juga orang yang macam ni. Orang yang mencari kesempatan bila melihat Islam dalam keadaan baik, dalam keadaan menang, maka dia bersungguh-sungguh bersama dengan Islam. Bila dia melihat Islam dalam keadaan tenang, dalam keadaan ditekan, ditindas, maka dia melarikan diri daripada Islam. Allah Ta'ala mendegahkan golongan ini kepada kita supaya kita faham, supaya kita mengerti. Wa in tasbiru wa tattaqu